صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Allah Ta'ala zahirkan, ini Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa, kita baca dengan selawat Ibrahimiyah, baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ta'ala yang berusaha Tuan pengerusi surau Al-Munawwarah malam tak datang cuti. Tuan Nusa Bayu yang dihormati Tuan Timbalan pengerusi surau yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para AJK surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Ke surat 20, hikayat cerita. Didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan suratan amalnya dengan tangan kanan, maka mendapat ia padanya akan pahala haji dan perang sabil dan sedekah, sedekah yang tiada ia kerjakan dia pada dunia tapi dapat pahala. Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku, ini bukan aku punya ni, jujur akhirat. Tiada aku berbuat sesuatu daripada demikian itu, haji, perang sabil, sedekah. Maka firman Allah Ta'ala, ini surat engkau. Dan engkau berkata, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji dan bersedekah dan perang sabil. Dan aku ketahui akan benar niat engkau itu memang ikhlas, maka aku berikan di kau pahala demikian itu sekaliannya. Masya Allah. Baru niat buat dapat pahalanya. Ikhlaslah, betul-betul ikhlas. Maka ini menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala, dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun, maka seyogianya hendaklah bagi kita hendaklah berniat hendak berbuat sekalian bagi kebajikan apabila kuasa atasnya. Kita niat nak buat segala kebaikan, banyak kebaikan, niat nak buat segala kebaikan, semua jenis kebaikan lah, apabila kuasa atasnya. Bila kita mampu, nanti bila sampai masa memang kita mampu, kita tak buat, taklah berdosa, kecuali kewajipan lah. Tapi kalau mampu dan kita buat 10 kali ganda lagi pahalanya. Jadi kita niat untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, insyaAllah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Faku Iman dan Simpulan Iman bagi Al-Abdu Al-Fakir Al-Hakir Al-Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi, ulama Kedah. Kalau tak silap saya, kalau yang ikut tulisan saya ni ke surat 15 13 sifat wajib Allah Ta'ala. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf akan sebagai wajib usuli, mengetahui, tahulah, belajar, dan iktikad dengan tafsir, percaya, tahu dan percaya dengan tafsir perinci satu-satunya setiap satu sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah atas kaul, atas pendapat yang mu'tamad, yang diperpegangi. Itu 13 sifat juga. Kenapa bukan 20 Ustaz? Ini macam dikurangkan pula, macam sesat Ustaz. Ini 13 sifat ini berdasarkan pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang kita belajar di Surah Agama Johor, belajar sifat 20, iaitu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam kitab ni tak diterangkanlah pendapat siapa dalam kitab
Aqidatun Najin, kitab yang lebih besar, ada diterangkan kenapa berbeza 13 dengan 20. Berbeza hanya dari segi bilangan, dari segi pengisian kandungannya sama, iaitu 13 sifat ni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata sifat maknawiyah yang ada kaunuhu tu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu ilman, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 7 sifat maknawiyah ini sudah terkandung dalam 7 sifat ma'ani: kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Jadi tak wajib dipelajari lagi, wajib dipelajari 13 sahaja. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata ma'ani lain, maknawiyah lain, beza, kena belajar lagi lain. Pun begitu dalilnya sama. Jadi kalau ikut hujah yang kuat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lah, tapi kita raikan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi tu sebab kita belajar sifat 20 tu kan. Jadi jangan terperanjat. Dan kita juga wajib percaya bahawasanya sifat wajib atas Allah itu bukanlah 20 dan bukanlah 13. Walaupun kita belajar sifat 20, sifat 13, tapi wajib kita percaya sifat wajib bagi Allah itu tak terbilang banyaknya. Hanya Allah yang tahu bilangan, Baik. Dan 13 sifat yang mustahil atasnya subhanahu wa ta'ala, dan 1 sifat harus baginya ta'ala, ini Allah ta'ala. Maka kita mula bilang, kira sifat yang 13 itu. Sudah lama ni dah sebut. Ni aku tulis Taman Nusa Bayu sekejap dah jauh dah, maaf. Dia ada tempat lain ada punya kitab ni juga, jadi keliru, maaf. Saya banyak tanda. Ni ke surat 39, maaf, jauh sangat pergi. Ke surat 39, tengah-tengah dah masuk sifat Nabi dah. Wa qad su'ila al-qadhi Abu Bakrin ibni Arabi an rajulin qala anna aban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bin nari fa ajaba bi annahu mal'unun li anna Allah qala innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina wala ada a'zamu min ayyuqala anna abahu finnari. Artinya, dan sesungguhnya ditanya akan Qadhi Abu Bakr bin Al-Arabi daripada lelaki yang berkata ia bahawasanya bapa Nabi Muhammad itu di dalam neraka. Maka menjawab ia dengan bahawasanya orang yang berkata bapa Nabi masuk neraka itu ialah orang yang Allah Ta'ala laknat. Mal'un tu bahasa Arab asalnya, datang Melayu mal'un jadinya, mal'un tu asal bahasa Arab mal'unun, yang dilaknat oleh Allah. Orang yang Allah Ta'ala laknat akan dia, kerana bahawasanya Allah Ta'ala berfirman bahawasanya orang yang menyakiti akan Allah dan akan Rasulnya itu melaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dalam dunia dan dalam akhirat, dan mensedia oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu akan siksa yang sangat hina. Dan tiada ada menyakiti akan Nabi yang terlebih besar daripada bahawa dikatakan bapa Nabi itu masuk neraka. Intaha, tamat perkataan daripada Syarah Kifayatil Awam ke surat 13. Salah satu kitab Tauhid bahasa Arab, Kifayatul Awam. Syarah bagi Kifayatul Awam. Kifayatul Awam tu matan, ada syarah dia. Baik, jadi maknanya berkait daripada kuliah yang sebelum tu, nyataan yang sebelum tu, hadis riwayat Muslim tu, kita ulang kaji balik. Bahawasanya seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, di manakah bapaku? Bersabda ia, Nabi, bapa engkau dalam api neraka. Maka tak kala berpaling lelaki itu, maka menyeru Nabi akan dia.
Maka bersabda ia Nabi, bahawasanya bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Syarahnya apa? Makna hadis tersebut, iaitu Nabi bersungguh-sungguh orang yang kafir, yang mati dalam kafir, tak kala sudah bangkit Rasul kepadanya itu masuk neraka. Bersungguh-sungguh berkata, janganlah sekadar bapa engkau, sekiranya jika bapa aku sekalipun tak kala sudah bangkit Rasul, jika tiada ia beriman, mati dalam kafir, semacamlah masuk neraka juga. Padahal bapa Nabi itu mati sebelum bangkit Rasul, maka tiada masuk neraka. Nabi buat perumpamaan, kalaulah bapa aku pun sudah bangkit Rasul tak beriman, bapa aku pun masuk neraka. Ayatnya itu macam tu. Itu ayat apa nama ni, sindiran. Bukannya ayat itu memang bapa Nabi itu masuk neraka, tidak. Baik. Jadi hadis wajib kita rujuk syarah hadis. Kalau tidak, kita salah memahami makna hadis tersebut. Baik, fasal, percaya kepada segala Rasul. Soal, apa erti wajib percaya dengan segala Rasul? Jawabnya, wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan iktikad, yakin dalam hati, ada bagi Allah beberapa banyak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya, perincinya 25 jua. Pertamanya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kalau tak kira Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifl, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, dah 20, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihimussalatu wassalam, 25. Dan wajib kita iktikad, percaya, yakin Nabi Muhammad itu kesudahan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ini penting tuan, kita dah tahu ulang gaji je ni. Tapi kalau tak diulang gaji ni, takut lupa. Ataupun kalau ada yang tak mempelajarinya, macam kita Alhamdulillah di Johor ada sekolah agama Johor. Di selain negeri Johor mungkin ada sekolah agama rakyat, mungkin ada dan di sekolah kebangsaan pun ada pendidikan Islam. Tapi macam mana boleh timbul juga ajaran sesat? Kalau tuan-tuan ingat Abdul Qahar dulu 10 tahun 15 tahun yang lepas, ada rakaman kat YouTube. Dia mengaku jadi Nabi. Orang Melayu tu, Melayu mengaku jadi Nabi, tapi Nabi Nusantara je. Dia bukan Nabi seluruh dunia. Mungkin dia rasa macam berat sangat nak seluruh dunia jadi Nusantara. Nabi Nusantara. Jadi dia mengaku jadi Nabi dengan dalil surah Yasin. Apa nama, satu kali wartawan tanya, pakcik-pakcik, macam mana pakcik boleh mengaku jadi Rasul? Wartawan, pakcik je lah kan. Bagus juga kan. Maknanya baguslah wartawan tu tak percayalah pakcik itu Nabi kan, bagi pakcik je lah. Kalau mengaku Nabi kan apa tuan apa semua kan. Jadi Abdul Karim cakap, awak tak baca Yasin ke? Wartawan tu memang busy, mana sempat baca sangat kan. Dia diam lah. Surah Yasin tu, Yasin tu turun saya lah dengan tu. Nampak? Pasal apa? Dia dalil Quran tu. Tapi tidak merujuk kitab tafsir. Dia tafsir sendiri. Yasin tu diri dia. Jadi kat situ timbul sesatnya, dan dia mengaku Nabi, dan pengikutnya ramai. Dia tu dah sesat. Ada yang ikut, bukan dia calang-calang yang ikut. Minta maaf cakap lah, Datuk Datin juga, kan. Sampai pensyarah pun ada juga. Siap ngikut, bukan setakat ngikut, malah siap ngalan-ngalan orang lain. Kami dah dijamin syurga oleh Nabi, dia kata. Awak ada. Gitu. Nabi kan ada jamin syurga sahabat semua orang. Nabi yang ni Abdul Qahar ni mengaku jadi Nabi ni, dia pun jamin syurga juga. Lagi ramai, lebih 10 orang. Nabi Muhammad tu jamin 10 orang. Ini lebih 10 orang. Semua pengikut dia dijamin syurga. Bayangkan tuan-tuan, tu sebab penting
ulang kaji itu penting. Jadi supaya dan kita sampaikanlah. Dan wajib kita ikut Nabi Muhammad itu kesudahan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maka tiada yang jadi Nabi dan Rasul kemudian daripadanya, dan tiada wahyu selepas daripadanya. Maka jadi kafir orang yang berkata ada jadi Nabi atau Rasul kemudian daripadanya. Cakap selepas Nabi Muhammad tu ada Nabi atau Rasul pun jadi kafir, apatah lagi yang mengaku jadi Nabi. Kafir, murtad lah, na'udzubillah dari. Seperti contoh puak-puak Taslim dan Qadiyani. 67 nota kakinya. Taslim ni ajaran Taslim yang sesat dan bercanggah dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, yang membuat tafsiran yang menyeleweng serta mengubah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah tu hadis lah, yang diasas oleh Tuan Haji Ahmad Matahari, orang Kedah juga. Tuan Guru Haji Ahmad Matahari. Kenapa dia panggil Tuan Guru Haji Ahmad Matahari? Ceritanya, guru saya ceritalah, Tuan Guru Haji Ahmad ni, dia ni pandai. Dia kerana terlalu pandainya, cerah pemikirannya, digelar matahari. Punya pandai. Dalam macam sekolah kan ada murid yang paling pandai, cemerlang, majlis anugerah kecemerlangan, yang dapat straight A berapa kan. Ni dekat pondok pun ada juga, tapi dia tak ada anugerah lah, cuma gelaran tu ada, melekat. Jadi orang panggil Tuan Haji Ahmad Matahari. Terang pemikiran, cerah, pandai, faham. Tapi yang faham yang terlebih, ini bukan pandai lagi dah, ni pandainya tak boleh diikut. Dia ada satu istilah tu, pandai tak boleh diikut, bodoh tak boleh diajar. Itu yang bodoh tak boleh diajar tu bukan yang dia lah. Yang ini pandai yang tak boleh diikut. Sebab apa? Dia dah sampai tahap memandai-mandai. Pada akhir abad ke-17, di kampung Seronok, Bayan Lepas, Pulau Pinang, Kedah, Pulau Pinang. Itu Taslim. Kemudian Qadiyani, ajaran Qadiyani yang sesat, yang menolak perkara yang qat'i, putus dalam Islam, seperti menghapuskan jihad dan mengubah bentuk-bentuk ibadah seperti puasa hanya 19 hari saja. Mana tak ramai ikut. Tak payah sampai 30 atau 29 hari, 19 je. Ramai lagi ikut. Hati-hati. Wallahu a'lam, penterjemah. Baik. Dan jadi kafir juga satu puak Syiah yang berkata ada wahyu kepada imamnya, dan ada setengah Syiah tidak kafir. 68 nota kakinya, seperti Syiah Zaidiyah, walaupun tak kafir, tetapi tidak ada Syiah yang tidak sesat, walaupun tak kafir tapi sesat. Sesat. Kenapa? Kerana ittifaq, sepakat segala ulama yang dahulu-dahulu dan yang kemudian. Dia ada sampai tahap sesatnya sampai kafir, ada sampai tahap sesatnya tak kafir. Tapi walaupun tak kafir, sesat, jangan ikutlah. Syiah lagi lah, kahwin apa, muta'ah kan. Saya nak kahwin dengan anak pakcik dalam sebulan, boleh tak? Sebulan. Dia boleh test je sebulan, lepas tu tinggal. Test orang lain pula. Muda boleh dah dites-tes sebulan. Cuba yang dah berumur, mana nak ngetes satu hari pun tak nak, kata kan. Syiah, hati-hati. Dia semuanya, Syiah itu semuanya sesat, tapi tak semuanya jadi kafir. Yang tidak kafir Syiah Zaidiyah. Dalam kitab-kitab yang lebih besar dihuraikanlah perinci. Dan disebut dalam kitab-kitabnya kesemua mazhab Syiah itu salah dan sesat, melainkan beberapa kaum muda yang ia pun puak yang sesat juga, lebih kurang dengan Syiah lah. 69 kaum muda pula. Nota kakinya, menurut sumber, orang yang dimaksudkan itu ialah Abu Bakar Asy'ari yang menulis sebuah kitab berjudul Sembahyang Rasulullah, ditulis pada 1957, tahun merdeka tu, yang mana beliau menfatwakan beberapa hukum yang menyalahi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia dahsyat daripada Imam Syafi'i. Dia menyalahi, bersalahan, tak sama. Dan karangan ini telah pun disangkal oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili dengan sebuah karangannya yang berjudul Sinaran Matahari buat penyuluh kesilapan Abu Bakar Asy'ari. Itu ditulis pada 1959, 2 tahun kemudian. Dan juga sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fadlullah
As-Suhaimi yang berjudul Sinaran Matahari pada menolak kitab ibadah Abu Bakar Asy'ari, ditulis pada 1959, tahun yang sama, 2 tahun kemudian. Penterjemah Baik. Bapa kaum muda itu berfatwa, ia kata Syiah itu tidak salah, tak sesat, iaitu mazhab yang boleh ikut semacamlah dengan mazhab-mazhab yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati. Bab agama tak boleh dipanggil sebarangan cakap dan tak bersumber. Itu sebab penting kita belajar atau ulang kaji itu bersumber, berkitab. Baik. Habis Syiah pun ada kitab dia juga, Ustaz. Ya, tapi dibanding dengan kitab-kitab Ahlus Sunnah Jamaah, banyak lagi kitab-kitab Ahlus Sunnah Jamaah. Syiah tu dia punya fahaman terpencil lah. Maknanya sebahagian daripada keseluruhan orang Islam yang menulis kitab-kitab tentang Syiah, ajaran Syiah. Tapi yang banyaknya ialah Ahlus Sunnah Jamaah. Ajaran sesat ni dari segi kitabnya tak sebanyak Asy'ariyah Maturidiyah, tak sebanyak Ahlus Sunnah Jamaah. Baik, dan wajib ke semua nabi-nabi dan rasul-rasul, yakni wajib kita iktikad, percaya, yakin ke semua mereka itu daripada Nabi Adam hingga sampai kepada Nabi Muhammad, sekalian mereka itu agamanya ialah agama Islam. Jangan pula ada orang kata Nabi Adam sampai Nabi Isa tu bukan Islam, Nabi Muhammad je Islam. Tak, daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad agamanya Islam. Tapi kenapa wujud Nasrani, Yahudi apa semua itu bila dia sudah menyeleweng, terkeluar daripada kitab asal Injil, kitab asal Taurat. Baik. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang bahawasanya agama yang diakui dan yang diterima di sisi Allah ialah agama Islam sahaja. Surah Ali Imran ayat 19. Lagi firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan barang siapa menghendaki ia akan yang lain daripada Islam, akan jadi agamanya, maka Allah Ta'ala tiada terima daripadanya. Dan iaitu orang yang beragama yang lain daripada agama Islam itu di akhirat kelak termasuk dalam golongan segala orang yang kerugian, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Surah Ali Imran ayat 85. Maka barang siapa iktikad atau percaya dalam hati atau berkata, iktikad tu dalam hati tak cakap, atau berkata ataupun dia cakap, Nabi Musa agama Yahudi dan Nabi Isa agama Nasara, ini agama Kristian, dan secara jadi kafir, murtad orang itu. Baik. Kenapa? Sebab agama Yahudi itu dia dah terpesong daripada Taurat yang sebenar, dan agama Nasrani atau Nasara itu dah terpesong daripada Injil yang asal. Yang sebenarnya Nabi-Nabi, sejak Nabi Adam sampailah Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, semuanya Islam. Kan? Baik. Habis Asam Kafi. Kita cerita Nabi dalam kitab dah sebut Nabi, bukan Yahudi, bukan Nasara atau Nasrani atau Kristian, Islam. Jadi yang mengikut Nabi-Nabi ini pun Islam lah. Islam. Hati-hati tuan-tuan, hati-hati. Dan orang yang berkata agama Siam
dan agama Kristian dan apa-apa agama pun betul juga, tidak salah, nescaya jadi kafir, murtad orang yang berkata demikian itu, kerana menafikan nas Quran, dalil Quran. Baik. Tapi kalau satu orang tu jahil, tak tahu, dia main cakap sebut saja, boleh selamat, tapi dia jadi hukum orang jahil lah. Jahil ni bercakap Arab, sedap bunyinya. Kalau bahasa Melayu bunyinya tak sedap. Jahil bahasa Melayu bunyinya bodoh. Kalau satu orang tu dia kata yang tadi i'tiqad dalam hati dan berkata Nabi Musa tu Yahudi, Nabi Isa tu agama Kristian, nescaya jadi kafir, murtad. Dia kata semua agama selain agama Islam tu pun tak salah. Jadi murtad itu kalau dia dah tahu dan engkarlah, degil. Tapi kalau tak tahu, saya tak tahu, tapi main cakap, itu dihukumkan jahil. Jahil ni cakap Arab, bahasa Melayu bodoh. Jadi hati-hati sebelum kita bercakap apa-apa tentang agama. Paling tidak pun kalau selamat pun dikira jahil lah, tak tahu. Tapi kalau dah tahu, teruskan i'tiqad, teruskan bercakap, jadilah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sifat siddiq Nabi dan Rasul. Dan wajib atas kita i'tiqad, percaya, yakin, wajib bagi segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu sidqun, artinya benar, mustahil dusta. Bermula dalilnya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa sadaqal mursalun, artinya sadaqallahul azim, artinya dan telah benar oleh segala Rasul. Surah Yasin ayat 52. Dan jadi kafir orang yang berkata Nabi Ibrahim berdusta, kata aku tidak pukul berhala-berhala yang kecil-kecil. Ini kisah Nabi Ibrahim. Kat sini dia tak cerita panjang lah, tapi dalam kitab-kitab Tauhid yang lain ada diceritakan Nabi Ibrahim ada satu ketika Namrud atau Namrud, ada kitab sebut Dal, ada kitab sebut Zal, Namrud, yang biasa dengan Namrud atau Namrud ni ada satu ketika dia keluar daripada negara, maknanya outstation, ada tak melawat ke apa tu kan. Masa Namrud keluar negara ni, Nabi Ibrahim pecahkan semua berhala yang kecil-kecil, ditinggalkan satu saja berhala yang besar. Kemudian disangkutkan kapak yang dibuat pecahkan segala berhala tu, disangkutkan dekat leher berhala yang besar. Balik si Namrud atau Namrud ni tadi ngamuk lah, siapa pecahkan? Habis semua pecahkan. Kan? Pembahasan ada dragon place kat belakang tu, dragon sebelum kes. Jadi budak kan, apalah. Jadi dimarahlah Namrud. Panggil ni mesti tak lain ni, memang tak lain ni, Ibrahim. Panggil Ibrahim. Panggil. Nabi Ibrahim dipanggil. Adakah engkau yang pecahkan semua ni? Nabi Ibrahim cakap. Ayat Nabi Ibrahim tu yang besar di berhala yang paling besar ni. Seolah-olah Nabi Ibrahim cakap yang pecahkan semua ni berhala yang besar, seolah-olah begitu. Tapi ayat Nabi Ibrahim yang besar, berhala yang paling besar ini, makna ayat Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim cuma nak cakap berhala ni yang paling besar, yang lain kecil. Nabi Ibrahim tak jawab soalan Namrud tu, adakah engkau yang pecahkan semua berhala yang kecil-kecil ni? Nabi Ibrahim tak jawab pun, cuma Nabi Ibrahim sebut ayat yang paling besar berhala-berhala ni ini. Seolah-olah si Namrud ni ingat. Nabi Ibrahim jawab, tak, bukan aku, yang berhala yang besar ni yang pecahkan. Seolah-olah begitu. Tapi Nabi Ibrahim susun ayat begitu, Nabi Ibrahim tak dikira menipu. Itu namanya hillah. Hillah ni bukannya, kalau kita hillah dalam bahasa Melayu ni menipu, tapi hillah kat sini nak mengelak daripada menipu.
nak mengelak daripada menipu. Itu asal hillah tu Nabi Ibrahim gunakan. Jadi itu kisah tu dirakam dalam Al-Quran. Saya tak ingat ayat berapa. Jadi Namrud sudah salah faham. Dia ingat Nabi Ibrahim cakap, aku tak pecahkan, tapi berhala yang paling besar inilah yang pecahkan. Dan kebetulan memang Nabi Ibrahim sangkutkan kapak dekat leher berhala yang paling besar tu. Jadi Namrud pun nak tuntut, nak cakap, dia nak sambung ayat Nabi Ibrahim tu, nak cakap macam mana boleh berhala ni pecahkan? Berhala kan tak boleh gerak, tak boleh buat apa-apa. Takkan nak cakap macam tu. Dia kan percayakan berhala Tuhan. Kalau dia cakap berhala ni tak boleh buat apa-apa, habis tu nanti Nabi Ibrahim akan cakap tak boleh buat apa-apa, tapi kau sembah. Kan? Jadi dia kes tutup. Kes tutup. Tapi dia still degil lah, tak nak beriman. Dia egonya tu kuat, dah tahu kebenaran tapi tak nak terima. Tu kafirnya Namrud tu, pada kat situ lah kalahnya tu, kan? Baik. Jadi daripada kisah tersebut, tak boleh kita cakap Nabi Ibrahim berdusta, berbohong. Tak boleh. Sebab Nabi-Nabi, Rasul-Rasul tak pernah berbohong. Sifatnya tu sidqun, benar. Jadi ayat Nabi Ibrahim tu bukan menipu, hillah. Pernah berlaku juga masa zaman sahabat Rasulullah SAW. Satu orang sahabat dikejar musuh bukan Islam. Tak tahulah apa kesnya. Jadi dia berlari ke rumah satu sahabat yang lain, bersembunyi. Jadi datang musuh ke rumah sahabat ni, yang orang tu bersembunyi. Musuh tanya, si fulan ada tak di sini? Dia kalau nak jawab tak ada, bohong, menipu. Jadi dia buat macam mana? Tanah dulu, lantai dulu tanah. Jadi dia letak tangan kat belakang, dia buat bulatan. Dekat atas tanah tu buat bulatan, dia tunjuk, si fulan tak ada dekat sini. Maksud dia tu tak ada dalam bulatan ni. Dia mana muat, bulatan tu kecil. Tapi disangka orang yang musuh tu tadi, si fulan tu tak ada kat rumah dia. Ada rumah dia. Dia cakap tak ada kat sini, tak ada dekat bulatan. Tak bohong, tak menipu. Macam tu saya. Nanti saya nak guna untuk isteri saya, Ustaz. Untuk apa tu? Untuk kahwin dulu. Macam mana nak buat tu? Itu jangan. Itu hillah lain. Wah, dia pun fikir supaya tak menipu. Nak cari lah hillah, nak buat ayat macam mana kan. Itu dah hillah lain. Baik, maknanya hillah ni bukanlah menipu, tapi nak mengelak daripada menipu. Pernah berlaku 2 kali, iaitu Nabi Ibrahim dan juga sahabat. Saya tak ingat nama siapa. Dalam kitab Hayatus Sahabah cerita ni, kalau tak silap. Baik, sifat amanah Nabi dan Rasul. Dan wajib atas kita iktikad, percaya, yakin. Wajib bagi segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu amanah. Artinya kepercayaan. Maknanya Allah pelihara mereka itu daripada buat apa-apa yang ia tegakkan. Minta maaf tuan-tuan, terfikir pula pasal menipu ni tuan-tuan. Hati-hati pasal zaman sekarang menipu ni dah macam perkara biasa. Hati-hatilah kan. Kalau ada anak-anak kita terlibat macam ni cerita pasal diri sendiri lah, pasal keluarga saya sendiri kan. Anak saya pun dah mula menipu. Bila macam ni dah kali ketiga. Kali pertama ibu dia nasihat, saya pun nasihat. Buat kali kedua, kali kedua nasihat juga perempuan. Jadi kali ketiga ni tak boleh. Tak boleh jadi. Nasihat tak jalan. Saya rotan, tapi rotan tak ada, dah lama tak beli. Masa abang dia dulu beli betul, rotan betul. Rotan tak ada sampai luka, sakit lah, nangis kan. Adik-adik dia apa lagi, hanger lah. Hanger kan, apa yang ada je lah rumah. Tapi taklah sampai luka, mana biar sakit, biar dapat pengajaran. Cakap nasihat tak dengar kan. 3 kali dah buat benda menipu. Tak sangka dia ialah kita tak mengikut siapa-siapa ke ataupun dia sendiri ke kan. Kadang tengok-tengok handphone ke apa kat video, kadang terikut, bahaya juga. Saya puas juga larang kalau ada video yang dia ada video tau yang ada yang lagu do you eat apa bahasa Inggeris lah, do you eat ni no papa, menipu.
Dia lagu tapi menipu, ajar menipu. Maknya tanya, makan ke ni? Awak makan ke ni? Tak. Padahal menipu, padahal makan. Itu kan. Video-video tu ini lagu sedap kan untuk kanak-kanak. Memang video tu untuk kanak-kanak, yang nyanyi tu budak semua, tapi dia punya pengisian dia tu menipu mak bapak. Tak? Itu saya dah sekat. Jangan tengok. Maknanya kena pantau juga dia tengok apa video apa. Maknanya dia tengok, kita pun kena tengok jugalah. Cuma mungkin kadang-kadang busy, terlepas kan. Dia tengok, kita tak pantau, yalah, terikut. Betul terikut. Dah terbukti dah. Memang kuat betul pengaruh handphone. Kita kadang busy, dia ajak main, kita tak larat kan. Bagi handphone, kita buat kerja, dia pun tengok video. Sekali rupanya pengaruh dia tu macam hati-hati. Kadang suruh abang dia tengok kan. Abang dia kadang pandai juga lah. Dek, yang tengok ini, tukar lain. Mula-mula ngikut juga. Lama-lama dah macam melawan abang dia pula. Masa tu kena balik lah. Marah kan. Terangkan kenapa. Baik, sambung saja. Lepas tahun tu, hati-hati. Dan wajib atas kita iktikad, wajib bagi segala nabi-nabi dan rasul-rasul itu amanah, artinya kepercayaan. Maknanya Allah pelihara mereka itu daripada buat apa-apa yang ia tegahkan, sama ada yang sudah ditegahnya atau yang lagi akan ditegahnya, sama ada ketika sudah balignya atau belum balignya. Nabi ni sejak lahir dah. Nabi ni jadi nabi sejak lahir dah jadi nabi. Cuma jadi rasul itu umur 40, Nabi Muhammad lah. Sejak lahir tu Nabi itu dah jadi Nabi. Cumanya jadi rasul tu kemudian, umurnya sekian-sekian. Baik, jadi sejak lahir Nabi amanah. Setiap Nabi lah, sama ada sudah jadi rasul atau belum jadi Nabi dan rasul, dan sama ada tengah haram atau tengah makruh. Ada ketika juga belum jadi Nabi dan Rasul, tapi dah terpelihara lah, kata sini kan, atau belum jadi Nabi dan Rasul. Dan sama ada tengah haram atau tengah makruh. Maknanya ada juga Nabi yang kemudian baru jadi Nabi, sebelum tu belum jadi Nabi. Maknanya yang haram tak buat, makruh pun tak buat. Haram, contoh haram, meninggalkan sembahyang, buka aurat. Makruh, contoh makruh, minum berdiri, kencing berdiri. Baik, yang kitab ni ringkaslah formula kan. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis, ada hadis dalam kitab Bahrul Mazi, Masjid Nurul Hidayah Bandar Sialam dibeli 22 juzuk Bahrul Mazi, kitab syarah hadis bagi Imam Tirmizi. Yang karang tu siapa? Iaitu pengarang Qamus Al-Marbawi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Merbau, Perak. Dia karang kitab syarah bagi Imam Tirmizi, kitab lain, cuma tulisan Jawi lah. Dalam kitab tu ada satu hadis, Rasulullah SAW pernah minum berdiri sekali seumur hidup dan kencing berdiri sekali seumur hidup. Pernah. Bagi golongan yang mengatakan semua sunnah tu wajib, jadi maknanya minum berdiri jadi wajib, kencing berdiri jadi wajib. Sedangkan pernyataan tersebut salah. Bukan semua sunnah Nabi. Sunnah tu apa? Apa yang Nabi pernah buat, apa yang Nabi sebut, cakap, dan keadaan Nabi. Jadi salah satu yang Nabi pernah buat, minum berdiri dan kencing berdiri. Adakah wajib? Tak. Kenapa tak wajib? Sebab Nabi kencing berdiri, minum berdiri sekali seumur hidup. Jadi hukumnya jadi makruh. Ada setengah ulama kata harus. Yang kencing berdiri itu ada ulama kata harus. Tapi yang minum air berdiri itu makruh. Dan kencing berdiri itu pun ada ulama kata makruh. Sebab apa? Sebab sekali je semua hidup Nabi kencing berdiri atau minum berdiri. Habis itu makruh Nabi buat macam tu wajib. Nabi tu sendiri kencing berdiri semua hidup sekali,
dan minum berdiri sekali seumur hidup tu, Nabi wajib buat itu. Kenapa? Supaya jatuh hukum kencing berdiri dan minum berdiri itu makruh. Kalau Nabi tak pernah buat langsung, hukum minum berdiri dan kencing berdiri haram, dosa besar. Jadi pada pihak Nabi itu wajib Nabi buat. Tapi pengikutnya, iaitu kita, bila ada hadis Nabi pernah sekali seumur hidup kencing diri dan minum diri, maka jadi hukumnya ulama kata makruh. Baik. Jadi maknanya hadis kita nak memahami itu dengan cara rujuk kitab syarah hadis. Barulah kita dapat memahami makna sebenar hadis tersebut. Kalau kita hanya rujuk kitab terjemahan, bahaya. Pasal terjemah ni cuma alih bahasa, tidak menerangkan makna sebenar. Baik. Bahkan bukan setakat haram dan makruh, bahkan khilaful aula, menyalahi yang utama. Menyalahi yang utama ni maknanya bukan yang afdal. Pun mereka itu tiada buatnya, Nabi tak buat. Khilaful aula, menyalahi yang utama pun Nabi tak buat. Nabi dan Rasul, semua Nabi dan Rasul. Hanya kesemua yang mereka itu buatnya diberi pahala bagi hak mereka itu. Nabi kencing diri dan minum diri tadi sekali semua hidup dapat pahala. Nabi itu dapat pahala. Kita kalau buat makruh. Baik. Dan tiada mereka itu, Nabi dan Rasul, buat perkara yang ditegah itu dengan sengaja atau dengan lupa. Adapun jika dikata oleh orang ada nas Quran, Nabi Adam buat yang Tuhan tegahkan itu dengan lupa, maka kita jawabnya adalah Nabi Allah Adam buat, yakni makan dengan lupa itu bukan perkara yang Tuhan tegahkan. Apakah makan dengan lupa dan jikalau makan dengan sengaja sekalipun, tidaklah dikatakan buat yang ditegahnya, kerana perkara itu bukan ditegahnya pada hakikat. Nabi Adam makan buah khuldi itu dekat mana? Dekat syurga. Syurga mana ada tegahan, larangan. Jangan Allah Ta'ala sebut jangan Nabi Ibrahim tu, Nabi Adam tu jangan makan buah khuldi. Itu bukan tegahan haram, tidak. Nabi Adam dekat syurga, mana ada tegahan. Boleh buat apa-apa saja dekat syurga, tak ada haram. Dekat syurga tak ada haram, halal semua. Itu satu penafsiran ulama. Dan satu lagi, dan ini berkaitan dengan ayat Quran, tuan-tuan. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Saya lupa ayat berapa, ayat surah apa, ayat berapa. Jadi ayat tersebut, fa'asa, maka telah berbuat maksiat, ini dosa, Adam akan oleh Nabi Adam, oleh Nabi Adam faghawa. Jadi maknanya seolah-olah Nabi Adam tu buat dosa. Baik, nanti kita sambung bahasan insya-Allah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah,
Baik, sambung sikit ya. Kita teruskan dulu ayat ini. Adapun firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqraba hadhihi syajarah. Shadaqallahul azim. Artinya janganlah hampir kedua kamu, yakni janganlah kemakan kedua-dua kamu akan ini buah kayu. Suratul Baqarah ayat 35. Maka ayat ini wajib takwilnya, wajib pindah makna. Takwil tu bukan ubah ayat, tapi ubah makna yang yang sesuai, kepada yang sesuai. Yakni rupa tegah jua. Nah, Allah Ta'ala firman wala tu dan janganlah tu, itu tegahan tu nampak macam tegah, bukan tegah pada hakikatnya, bukan tegahan yang sebenar. Hanya disuruh ia pilih. Jika kamu hendak kekal di dalam syurga, maka jangan makan. Dan jika kamu hendak keluar ke dunia, makanlah, tak salah. Itu maknanya daripada kitab-kitab tafsir lah. Boleh rujuk kitab tafsir, contoh Marahul Labib, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Qurtubi, kitab tafsir Futuhatul Ilahiyah, tak silap. Dan macam-macam lagi kitab-kitab tafsir dimasukkan dalam kitab ni lah, diambil. Maka Nabi Adam makan, maka diberi pahala bagi haknya, kerana ia makan itu mengikut kehendak Tuhan dan mengikut Tuhan suruh ia pilih. Maka jadilah pada hakikatnya ia buat yang disuruh, bukan buat yang ditegahnya. Kerana wajib Rasul-Rasul itu bersifat amanah dan mustahilnya khianat, dengan dalil akli, dalil akal dan dalil nakli Quran dan ijma' ulama, sepakat ulama. Dalam ayat yang lain pula, fa'asa Adam rabbah, telah berbuat dosa oleh Nabi Adam akan Tuhannya. Jadi ayat tersebut tafsirnya bukanlah Nabi Adam tu berbuat dosa. Fa'asa tu buat maksiat, maksiat tu dosa. Bukanlah Nabi Adam tu makan buah kayu tu dosa, tetapi maknanya Nabi Adam rasa seolah-olah macam buat dosa. Kenapa macam tu? Terlalu rapatnya hubungan dengan Allah Ta'ala. Sangat rapat hubungannya dengan Allah Ta'ala, sehingga larangan yang bukan haram pun dia rasa macam haram, macam berdosa. Macam kita, hubungan kita dengan isteri rapat, kan? Lagi rapat, lagi sensitif. Kalau dia buat air kopi pahit, cakap baik-baik, sedap kopi ni, kan? Tapi kalau tambah lagi sikit gula, lagi sedap. Itu lembut sikit cakap. Jangan, itu mungkin baru kahwin, kan? Dah 10 tahun, dah 20 tahun kahwin, gula mahal sekarang. Harga gula dah naik. Lain macam ayat dia, dah tak ada dah. Sedap kan? Pernah ada satu dokumentari Jepun, wartawan dah cerita reality TV lah. Ada satu suami orang Jepun, bukan Islam lah. Dia ni, apa yang isteri dia masak, semua dia makan. Sedap ke tak sedap, dia kata sedap juga. Jadi satu kali rancangan ni kata, cuba orang masak memang betul-betul tak sedap, betul-betul orang kata terlalu pedas ke, terlalu masin ke, terlalu apa ke, kan. Yang betul-betul memang tak sedap lah. Orang rasa nak muntah ke apa ke, kan, terlalu masam ke. Jadi dia pun okey lah, setuju lah. Dia nak prank suami dia, tapi itulah tak baik, kan. Cuma nak test, kan. Dia buat, suami dia balik macam biasa. Suami dia tu pasang kamera lah semua, kan. Tak tahu apa rancangan apa. Suami dia makannya macam nak ubah muka, tapi dia tahan, senyum. Bila cakap, sedap bang? Bila kurang lah bahasa Melayunya, kan. Sedap. Dah balik kerja penat-penat. Orang dah balik kerja penat-penat, dah tension dengan bos lain, dengan kawan kerja lain. Kalau kat sekolah dengan murid-muridnya disiplin lain. Tak kira lah semua kerajaan ke, semua swasta ke. Bos swasta dia punya disiplin dia lagi lain macam, ya tak? Dia bayar, dia rasa mak dia bayar sekolah, kan. Sekolah tinggi dia. Jadi balik rumah kerja, makan, isteri masak memang tak sedap. Tapi dia senyum, dia kata sedap. Bila dah makan, habis makannya sampai kenyang.
Kenyang dengan makanan yang tak sedap. Habis kenyang semua, dah kenyang. Sedap, kenyang, barulah keluar semua ni, semua prank semua. Ya Allah, memang apa, tak baik lah kan. Tapi maknanya suami dia tu punya, wartawan tanya lah, kenapa tak sedap cakap sedap. Terus terang kan, direct kan. Itu pasal cakap lah, isteri saya dah penat buat kerja rumah. Dia pandai juga lah, tahulah tentang isteri dia kan. Isteri saya memang tak kerja macam saya, pergi apa semua kan, luar rumah. Tapi kat rumah ni, dia 24 jam kerja. Kalau ada anak lagi kan, dia lah basuh pinggan, basuh apa nama ni, baju, basuh lap apa rumah ni, apa sapu, sampah, mop. Dia dah buat kerja penat. Masak tu pun dah ekstra lah, masak apa semua kan. Penat masak, tak penat. Dah siap masak, nak ngemas. Kalau macam isteri saya lah, dia lah OCD. Tak maaf cakap, OCD ni dia tak boleh kotor. Macam mana sebelum masak, macam tu lah lepas masak. Macam mana bersih je, macam tu lah. Kadang lebih lagi, lebih berkilat daripada sebelum masak. Kadang tengah makan-makan tu, spray ni apa nama ni, sabun semua dah. Daripada bau makanan sedap dan bau sabun. Kadang saya komen juga kan, biar dia apa nama ni, hold dulu kan. Dah habis makan baru spray kan. Dia tak boleh. Jadi bayangkan punya penat macam mana kan. Jadi dia masak tak sedap pun saya cakap sedap, sebagai penghargaan, terima kasih. Saya kalau cerita ni tak boleh, memang nak apa, memang touching. Tak boleh. Jadi apa nama ni, apa, hubungan sangat rapat. Dijaga hubungan lah, itu bukan Islam tu Jadi boleh ambil pengajaran dekat situ kan. Dia nak cerita hubungan rapat sensitif. Jadi kalau ayatnya tu air kopi kurang gula, gula mahal ataupun apa nama ni, masak terlebih masin, ni lori garam terbalik ke apa, tumpah ayat macam tu memang lah kan. Memang sensitif lah kepada kita, macam gurau-gurau kan. Tapi sebab hubungan sangat rapat. Begitu juga hubungan Nabi Adam AS sangat rapat dengan Allah Ta'ala. Nabi-Nabi ni memang rapat lah hubungannya dengan Allah Ta'ala. Nabi, malah Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Adam hubungan sangat rapat. Allah Ta'ala larangan yang bukan haram, jangan makan buah kayu. Kat syurga pun benda tu tak haram pun. Dalam syurga pun ada benda haram, makruh pun tak ada. Larangan tu tak sampai makruh dan tak sampai haram pun, tapi Nabi Adam rasa macam benda tu haram dan berdosa. Sampai Nabi Adam nak bertaubat kan, sampai cerita Nabi Adam keluar air mata apa, tumbuh apa nama ni, pokok apa nama ni, cengkeh dan sebagainya kan. Sedap tu cengkeh tu, rempah tu, seluruh dunia akui sedap. Ya tak? Jangan makan gitulah, kecuali kalau sakit gigi kata kan, selim kan. Buat rempah lah, sedap. Hasil orang kata itu, tak tahu cerita betul ke tidak kan, hasil air mata Nabi Adam tumbuh cengkeh kan, rempah-rempah. Baik, jadi makna nak cerita ayat Al-Quran, fa'asa Adam rabbah, telah berbuat dosa, berbuat maksiat oleh Nabi Adam akan Tuhannya. Bukanlah Nabi Adam memang buat dosa, tidak. Jadi Nabi Adam saja rasa seolah-olah macam benda tu berdosa besar, kerana hubungannya sangat rapat. Baik, itu sebab Al-Quran wajib kita rujuk kitab tafsir baru dapat memahami dengan sebenar. Baik, bermula dari akli itu, jika Rasul-Rasul itu khianat buat yang ditegahnya, nescaya jahillah Tuhan. Tiada tahu ambil pesuruhnya orang yang tiada khianat, dan jahil Tuhan itu mustahil. Atau engkau kata jika khianat mereka itu dengan buat yang ditegah, yang haram atau yang makruh, nescaya terbalik, yang haram atau yang makruh itu akan jadi taat pada hak mereka itu. Tetapi at-tali itu batal. At-tali itu yang mengiringi atau yang mengikuti. Dan apabila batal at-tali, nescaya batal al-muqaddim, iaitu sesuatu yang mendahului, maka sabitlah nakidnya, sebaliknya, iaitu amanah. Kerana Allah suruh ikut Rasulnya. Nota kaki bawah tu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, sadaqallahul azim.
Artinya, dan bermula perkara yang membawa datang oleh Rasul akan kamu, maka ambillah kamu akan dia, dan perkara yang menegah ia akan kamu daripada dia, maka tegahlah oleh kamu akan dia. Surah Al-Hasyr ayat 7. Padahal Allah tegah yang haram dan yang makruh. Intaha, tamat kataan muallif. Baik, cukuplah kadar ni beberapa perkara dalil tentang sifat amanah dan sifat siddiq Rasul Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.